Sastra itu adab persuratan, pelbagai makna serta tafsiran. Namun bakat serta indah penulisan tentang Tuhan, makhluknya dan pemikiran. Bakat dan karya ada tanggung jawabnya, berbuat di dunia balasannya di alam baka. Diingatkan Allah menjadi khalifahnya, bantu membimbing umat manusia. Dengan akal pena menukilkan, seperti lidah wajar berperaturan. Pena yang jujur lebih dimuliakan, bukan pedang melibas sebarangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 Syawal 1368 Hijriah bersamaan 5 Ogos 1949 telah lahir seorang bayi lelaki di Kampung Parit Satu Timur, Sungai Besar, Kuala Selangor. Bayi itulah yang kini bergelar Sastrawan Negara ke-10, Datuk Dr. Anwar bin Ridwan, atau lebih dikenali dengan nama penanya, Anwar Ridwan. Anak desa yang mengharumkan nama Sungai Besar yang satu ketika dahulu hanyalah desa terpencil di negeri Selangor. Anwar Ridwan ialah anak bongsu kepada pasangan Haji Muhammad Ridwan bin Abdul Razak dan Hajah Hafsah binti Hasan yang berasal dari Perak. Pasangan ini berhijrah dan memulakan kehidupan di Sungai Besar setelah mendirikan rumah tangga. Tanpa sebidang tanah di rantau orang, bapa kepada sastrawan negara ini menyara keluarga dengan mengambil upah mengusahakan sawah milik penduduk kampung. Manakala ibu bekerja sebagai bidan kampung. Anwar Ridwan mempunyai 4 orang abang, iaitu Basri, Ramli, Zakaria, Jamaluddin dan seorang kakak bernama Suriah. Kami adalah daripada keluarga petani. Jadi selalu diingatkan bahawa tanah pertanian tidak berkembang. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu, maka kita boleh mengembangkan hidup kita dan juga memajukan kehidupan kita melalui pendidikan. Sebab itu anak-anak memang dihantar pergi sekolah, sama ada sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama. Dan dalam masa yang sama, ayah saya memang setiap hari melanggan surat khabar. Itu kaedah untuk kita mendapat berita dan juga pengetahuan dan juga hiburan. Dan juga ibu saya membeli buku-buku cerita, iaitu hikayat-hikayat ataupun syair, yang dari buku-buku ini ataupun hikayat ini mendedahkan kita kepada satu dunia kreativiti, dunia ilmu pengetahuan. Walaupun hidup dalam serba kesusahan, ibu bapa Anwar Ridwan sama sekali tidak mengabaikan pelajaran anak-anak. Bagi mereka, ilmu pelita hidup. Anwar Ridwan memulakan zaman persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Sabak Bernam dari tahun 1956 hingga tahun 1962. Segalanya bermula di sebuah perpustakaan di sekolah rendah saya. Jadi saya adalah salah seorang daripada yang saya kira selalu masuk ke perpustakaan itu. Dan saya menjadi ulat buku semasa saya di sekolah rendah. Jadi apabila saya melihat buku-buku yang ada di rak itu, saya dapati bahawa buku itu dibaca dan saya timbul keinginan pada masa itu untuk suatu hari kalau saya ditakdirkan menjadi seorang pengarang, maka karya saya akan ada di rak dan orang akan membacanya. Dari situlah mula timbul azam saya untuk menjadi seorang penulis pada suatu hari pada masa depan.
Ketekunan abang-abangnya mempelajari ilmu menambah lagi minat Anwar Ridwan untuk terus belajar. Pada usia 16 tahun, abang ketiga beliau iaitu Zakaria memilih untuk merantau keluar daerah bagi mempelajari ilmu agama dan menghafaz Al-Quran di Madrasah Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggol. Jamaluddin, abangnya yang keempat, turut meneruskan persekolahannya dengan gigih. Memang betul lah, abang-abang saya terdidik bidang agama, tapi saya sebagai anak yang bungsu, apabila ayah saya tanya semasa saya darjah 6 sama dia nak pergi ke sekolah agama atau sekolah menengah kebangsaan, saya memilih untuk pergi sekolah menengah kebangsaan. Kerana bagi saya dengan pendidikan agama yang telah saya miliki di peringkat asas, saya ingin mengembangkan diri saya agak lain daripada abang-abang saya, iaitu untuk mendalami ilmu-ilmu yang bukan dalam bidang keagamaan, tetapi saya kira boleh membentuk saya untuk menjadi manusia yang lebih berpotensi lah dalam bidang yang saya pilih. Selain inspirasi daripada abang-abang, Anwar Ridwan mendapat sokongan dan restu daripada ibu. Malah, harapan ibu untuk melihat Anwar Ridwan berjaya dalam pelajaran amat tinggi. Pernah ibunya berjanji untuk membawa Anwar Ridwan ke Teluk Anson sekiranya berjaya mendapat nombor 1 di dalam kelas. Ketika itu, Anwar Ridwan yang berusia antara 10 ke 12 tahun berasa lucu mengenangkan perjalanan panjang dan sukar dengan menaiki bas dan bot semata-mata untuk dimandikan oleh Tok Siap Masjid Keling di Teluk Anson. Namun Anwar Ridwan akhirnya memahami bahawa itulah nazar ibu yang begitu mengharapkan kejayaannya. Cinta terhadap pelajaran telah memberi kekuatan kepada Anwar Ridwan untuk mengayuh basikal atau berjalan kaki sejauh 13 km sepanjang berada di tingkatan 1. Dia ni adalah datangnya daripada keluarga petani yang sangat-sangat sederhana kehidupan dia. Dia ni mungkin terdidik ataupun keadaan keluarga dia, tiap-tiap seorang daripada adik-beradik dia ni makan tak lebih 1 pinggan. Itu mungkin satu disiplin daripada mak dia, kita pun kurang ahli benda tu, 1 pinggan satu orang. Jadi satu orang makan 1 pinggan. Cukup. Jadi terdidik macam tu, dan dengan apa ni, mungkin aura dia sendiri pun kita tengok pun perawakan dia tu. Daripada dulu sampai sekarang macam tu dah orangnya lemah lembut. Bercakap pun cukup tersusun. Daripada dulu, daripada budak macam tu. Sejak saya mengenali dia, di zaman sekolah pun, dia sama-sama sekolah rendah pergi jalan kaki. Tak macam budak sekarang. Setelah lulus Lower Certificate Examination, LCE, Anwar Ridwan berpeluang menginap di Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Sabak Bernam dari tahun 1963 hingga 1967 yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Ungku Aziz. Anwar Ridwan sadar, seperti yang dikatakan oleh bapanya, sekali beliau meninggalkan kampung halaman, tidak mudah untuk beliau bertemu kembali dan melalui saat-saat manis bersama rakan-rakan sepermainan. Anwar Ridwan turut mendapatkan restu dan doa daripada 5 orang tua dalam keluarganya, iaitu Haji Mahmud, Haji Yusuf, Haji Bakri, Haji Wahab dan Haji Sulaiman. Ada 2 pesanan. Yang pertama yang melibatkan orang kata memohon restu daripada beberapa orang tua, iaitu pakcik-pakcik saya, Tuan Imam dan juga jiran saya. Memohon restu untuk saya pergi belajar keluar daripada kampung itu, supaya mereka mendoakan saya, mendoakan kejayaan saya, kesihatan saya dan kejayaan saya dalam bidang pendidikan. Itu satu yang telah saya lakukan. Satu lagi ialah supaya saya dapat bertemu dengan rakan-rakan sebaya saya di kampung. Kerana kata ayah saya, kalau saya meninggalkan kampung, akan ada 3 kemungkinan dengan kawan-kawan saya. Yang pertama, saya mungkin
dengan sebahagian daripada mereka akan selalu bertemu. Yang kedua, mungkin akan jarang-jarang bertemu. Yang ketiga, mungkin tidak ada peluang untuk bertemu lagi. Ya. Dan apabila saya melalui zaman pendidikan itu dan keluar dari kampung, memang ketiga-tiganya saya alami. Ya. Pada usia belasan tahun itu, minat Anwar Ridwan terhadap penulisan semakin bertambah. Sekaligus melupakannya pada cita-cita asalnya, iaitu untuk menjadi kapten kapal. Hasrat untuk menjadi penulis membuatkan beliau berani menghantar satu cerpen bertulis tangan kepada akhbar mingguan Malaysia dan Berita Minggu ketika berada di tingkatan 4. Akan tetapi, karya itu ditolak kerana tidak bertaib. Semenjak itu, Anwar Ridwan berusaha berjimat cermat dan menabung duit upah menjual ikan untuk membeli mesin taip. Berkat kesabaran dan kesungguhan, Anwar Ridwan berjaya memiliki mesin taip terpakai jenama Singa yang dibeli daripada seorang konduktor bas. Saya mula mengarang semasa saya di tingkatan 4 atau 5 sekolah menengah, ya. Dan dari situ saya melihat karya-karya saya mula disiarkan dalam akhbar. Dan ini memberikan satu dorongan awal kepada saya untuk terus berkarya yang kemudian saya kembangkan semasa saya di universiti. Kesungguhan Anwar Ridwan memajukan diri dalam bidang pelajaran telah mendorong beliau untuk menyahut cabaran pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Samak Bernam pada ketika itu agar menjadi pelajar yang berjaya menyambung pengajian ke Sekolah Menengah Alam Shah. Satu-satunya sekolah aliran Melayu pada ketika itu yang standing dengan sekolah aliran Inggeris terkenal Maktab Melayu Kolkangsar. Bagi mencapai matlamat itu, Anwar Ridwan memohon pihak perpustakaan sekolah melanjutkan tempoh operasi hingga lewat malam bagi membolehkannya mengulang kaji pelajaran. Kesungguhan ini menjadikan Anwar Ridwan satu-satunya pelajar asrama yang berjaya menjejakkan kaki ke Sekolah Menengah Alam Shah. Kebetulan semasa saya di tingkatan 5, sudah 3 tahun sekolah itu tak ada wakil ke tingkatan 6 yang berprestij, iaitu di Sekolah Menengah Alam Shah. Jadi saya menanam azam dengan beberapa orang teman yang lain supaya menyahut cabaran ini, dan kami mengadakan kelas tambahan. Kemudian guru-guru juga memberi perangsang yang berterusan, dan akhirnya alhamdulillah 3 daripada kami dapat melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di sekolah yang berprestij ini. Selain menjadi satu-satunya pelajar asrama yang berjaya melanjutkan pelajaran tingkatan 6 di Sekolah Menengah Alam Shah, Anwar Ridwan juga merupakan pelajar pertama yang berucap di Speaker's Corner. Ruang inilah yang membantu Anwar Ridwan membina keyakinan diri, menghilangkan sifat malu dan menjadikan beliau pengawas yang berwibawa. Ketika berada di tingkatan 6 Sekolah Menengah Alam Shah, Anwar Ridwan berpeluang mempelajari kesusasteraan Melayu dengan lebih serius. Beliau berusaha mempelajari teknik penulisan kreatif di bawah bimbingan Cikgu Zubaidah Awanga. Pada tahun 1970 hingga 1973, Anwar Ridwan menyambung pengajian ijazah sarjana muda dalam pengkhususan pengajian Melayu. Tanpa bergantung kepada keluarga, Anwar Ridwan membiayai perbelanjaan hariannya sebagai mahasiswa dengan honorarium yang diperolehi daripada hasil penulisannya. Selama ini, sebelum saya masuk Universiti Melaya, saya belajar menulis secara sendiri. Tetapi apabila saya masuk ke Universiti Melaya, barulah saya dapat belajar penulisan secara sistematik oleh mahaguru-mahaguru yang terkenal pada masa itu. Dan ini saya kira merupakan satu kaedah yang sangat menarik, yang sangat penting dalam kehidupan saya, kerana saya dapat belajar secara sistematik tentang ilmu-ilmu penulisan. Dan dari situ saya dapat menghasilkan karya puisi, cerpen, novel dan juga esei, saya kira yang lebih teratur dan lebih sistematik sebagai sebuah karya sastra. Ketika berada di tahun akhir pengajian sarjana mudanya, Anwar Ridwan bertemu dengan wanita untuk dijadikan suri hatinya.
Anwar Ridwan mengutus pucuk surat kepada gadis itu bagi menyatakan hasrat hati. Setelah pasti akan cinta yang berbalas, Anwar Ridwan mengutus surat kepada waris bakal surinya untuk menyatakan hasrat murni memperistrikan Datin Siti Aisyah Ali. Kini, perkahwinan mereka mencecah usia 40 tahun. Saya masa tu tengah sekolah tingkatan 6 atas. Saya tengah nak pergi sekolah pagi tu, Datuk pun naik bas yang sama dengan saya. And then selalu tu dia tengok saya gitu je. Tapi hari tu dia bagi saya surat. Saya pun buka. Lepas tu dia kata kat saya, boleh tak jumpa Sabtu ni kat pejabat dia. Tu yang saya datang tu. Saya tertarik dengan pelajar ini kerana dia kemas dan cantik. Jadi saya cuba mendekati beliau dan lama-lama kami berkenalan lah, dan itulah permulaan perhubungan kami. Masa 2 minggu je Datuk dah datang melamar tu. Pasangan ini dikurniakan 3 cahaya mata. Anak sulungnya iaitu Muhammad Azwar bertugas sebagai pegawai hal ehwal korporat di Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Nama Azwar diabadikan dalam karya yang melonjakkan nama Anwar Ridwan dalam genre cerpen di Malaysia, iaitu Dunia Adalah Sebuah Apartmen. Anak kedua beliau diberi nama Azlina Dilaila. Pernah bertugas sebagai pramugari syarikat penerbangan Malaysia sebelum memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa. Anak bongsunya iaitu Nur Alia kini bertugas di Suruhanjaya Security. Kehidupan Anwar Ridwan dan isterinya semakin meriah dengan kehadiran 3 orang cucu, iaitu Muhammad Anasrin 12 tahun, Aznirin Dilaila 8 tahun dan Muhammad Idris 2 tahun. Dia memang sentiasa bersemangat untuk menulis. Jadi saya rasa semangat itulah yang menggambarkan kualiti penulisan dia. Dia tidak pernah jemu nak belajar. Dia setiap hari dia akan belajar, setiap malam dia akan belajar. So itulah yang membuatkan ayah saya menjadi seorang sastrawan negara. Kecintaan dan minat Anwar Ridwan terhadap buku bermula apabila ibunya sering membacakan dan melagukan syair-syair Melayu seperti syair Siti Zubaidah dan syair Bidasari pada setiap hari setelah selesai menguruskan hal rumah tangga. Penghayatan Anwar Ridwan terhadap setiap cerita dalam syair yang dilakukan ibu secara tidak langsung menimbulkan minatnya terhadap dunia penceritaan. Yang menarik dalam syair ini ialah syair itu ada cerita. Ya? Dan cerita itu ada awalnya dan ada konfliknya dan ada penyelesaiannya. Dan ini membangunkan minat saya terhadap satu bentuk cerita ya, pada masa itu, yang saya kira setiap karya harus mempunyai cerita dan setiap karya seni sebenarnya bercerita kepada kita. Dan ini memberikan asas kepada saya untuk membina minat saya terhadap bidang penulisan. Anwar Ridwan memulakan kerjayanya di Dewan Bahasa dan Pustaka pada bulan Mei 1973. Beliau mencurahkan khidmat baktinya di institusi ini selama 29 tahun. Ketika bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka, beliau berkesempatan memegang jawatan sebagai pegawai penyelidik, anggota sidang editor majalah Dewan Bahasa, Dewan Sastra dan Dewan Budaya pada sekitar tahun 1973. Jawatan terakhir yang dipegang beliau ialah pengarah penerbitan Sebelum Bersara Wajib pada tahun 2005. Kesungguhan Datuk Doktor ni yang sehingga sekarang dapat direalisasikan ialah tentang Komsas, ya. Memasukkan mata pelajaran sastra, komponen mata pelajaran sastra dalam subjek bahasa Melayu sebagai komponen wajib. Jadi proses untuk merealisasikan perkara itu bukan satu proses yang mudah, ya. Dewan Bahasa menghantar kertas proposal, ya, kertas kajian untuk perkara itu, dan di belakangnya itu ialah Datuk Dr. Anwar. Bagi memantapkan pengetahuannya berkenaan bidang pembukuan dan kesusastraan,
Anwar Ridwan mengikuti International Writing Program di University of Iowa pada bulan September hingga Disember tahun 1986. Sebelum itu, beliau turut menyertai Management and Book Publishing di New York University pada bulan September hingga Disember tahun 1982. Anwar Ridwan pernah terlibat dalam pertemuan puisi dunia di Sturga, Yugoslavia. Beliau juga pernah menjadi tetamu Persatuan Penulis Soviet pada bulan September hingga Oktober 1988. Penyertaan beliau dalam acara-acara ini tidak lain bertujuan memperkenalkan sastra Melayu di peringkat antarabangsa. Dalam kegiatan seperti ini, dalam peranan sastra dalam kegiatan di peringkat antarabangsa, yang pertama mesti pengarang itu berkeupayaan untuk tampil di pentas antarabangsa. Tetapi dalam masa yang sama, saya kira harus ada sokongan-sokongan yang lain, umpamanya karyanya diterjemahkan. Ataupun ada seminar-seminar ataupun kolokium di peringkat antarabangsa yang memperkenalkan sastra dan juga sastrawan kita di peringkat antarabangsa. Di samping itu harus ada tulisan-tulisan di jurnal ataupun di majalah sastra antarabangsa tentang sastra dan sastrawan kita. Jadi apabila semua aktiviti ini dapat digerakkan, pada pandangan saya barulah karya kita mendapat tempat yang sewajarnya di peringkat antarabangsa. Dia menduduki tempat khas dalam sastra Melayu dan Malaysia. Kerana mungkin dia salah seorang penulis yang boleh menciptakan karya yang dalam skop yang besar, dalam skop antarabangsa. Ya. Jadi masalah yang dibangkitkannya dalam karyanya ialah karya yang dihadapi oleh seluruh dunia, oleh seluruh manusia, semua negara di dunia, bukan saja Malaysia, ya. Tapi ini dia begitu boleh menceritakan cerita sehingga cerita tentang sesuatu tempat yang terpencil mungkin, tapi cerita itu membayangkan atau mencerminkan ini semua masalah-masalah yang paling hangat, paling utama di dunia. Misalnya dalam naratif Agung Shoto juga itu ialah itu masalah demokrasi, masalah kemiskinan, masalah kekejaman. Anwar Ridwan bukan sahaja memberi tumpuan dalam perkembangan kesusastraan Melayu, tetapi juga dalam hal pelestarian bahasa Melayu. Atas rasa tanggungjawab memperkenalkan keunggulan bahasa Melayu di persada antarabangsa, Anwar Ridwan menerima tanggungjawab sebagai Profesor Pelawat di Tokyo University of Foreign Studies dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Sehingga kini, Anwar Ridwan terus diundang memberikan ceramah mengenai bahasa dan kesusastraan Melayu, baik di dalam maupun di luar negara. Saya menjadi Profesor Pelawat di Tokyo University of Foreign Studies selama 3 tahun, dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Ada 3 tanggungjawab. Yang pertama sekali ialah mengajar bahasa Melayu kepada para pelajar Jepun dari tahun 1 hingga tahun 4. Yang kedua, apabila mereka telah mahir dalam bahasa Melayu, iaitu biasanya pada tahun 3 atau tahun 4, saya mula memperkenalkan tentang sastra Melayu yang agak mudah, ya, umpamanya cerita pendek ataupun fragmen daripada karya agung ataupun puisi. Dan yang ketiga, kita melibatkan diri dalam kegiatan seminar peringkat antarabangsa di Jepun. Anwar Ridwan ditawarkan dan dilantik sebagai Dekan Fakulti Penulisan Kreatif di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara bermula pada 15 Julai 2008 sehingga Julai 2013. Kini beliau meneruskan tanggungjawab di Fakulti Penulisan Kreatif sebagai pensyarah kontrak. Saya hadir sebagai seorang pelajar yang tidak punya apa-apa latar belakang kesusastraan. Tetapi Dato' Anwar telah memberikan saya semangat dan telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menulis. Dan beliau telah memilih saya untuk mewakili Aswara ke dalam beberapa pertandingan. Dan saya lihat
ini merupakan kepercayaan yang Datuk Anwar berikan kepada saya secara keseluruhan. Dan juga pengalaman-pengalaman kepercayaan yang beliau nyatakan secara jelas itu adalah suatu perkara yang sangat manis, kerana di situlah saya berjaya ataupun memberikan perkembangan saya dalam menceburi bidang kesusasteraan. Tidak dapat saya lupakan adalah atas kehendak dia, macam budi bicara dia lah, sentiasa memberi peluang dan ruang kepada saya. Sebenarnya saya semester 2 di Aswara tu, saya rasa saya dah tak mampu untuk teruskan sebab saya rasa saya nak terus masuk industri, tak nak belajar. Tetapi saya selalu ingat pesanan-pesanan dia, supaya habiskan belajar walau dalam apa jua cara pun, walaupun kerja banyak macam mana pun, walaupun duit dah masuk ke apa ke, tetap habiskan belajar tu. Jadinya dia sentiasa bagi peluang untuk saya datang juga exam. Cutilah 2-3 minggu pun, asalkan kerja dia siap, dia akan bagi lepaslah untuk saya ke semester seterusnya. Jadi dia lah antara individu yang memberi peluang untuk saya habis belajar di Aswara tu. Selain menjadi inspirasi dan pendorong kepada para pelajar, bakat kreatif Anwar Ridwan turut memberi inspirasi kepada Suzli, seorang pelukis yang telah menghasilkan 3 lukisan yang diinspirasikan daripada karya-karya Anwar Ridwan. Saya banyak tengok sajak Datuk Anwar, dan setiap perkataan-perkataan yang dikarang tu, ditulis tu, ada menggambarkan warna. Jadi daripada warna yang digarap di dalam karya-karya sajak beliau tu, saya tukar kepada warna dan composition dalam karya-karya saya. Dan saya melihat sajak terutamanya Datuk Anwar adalah sama seperti sebuah lukisan. Anwar Ridwan juga terlibat secara aktif dalam pertubuhan dan persatuan berkaitan kesusasteraan. Beliau pernah menjawat jawatan Setiausaha 1 Gapena dari tahun 1974 hingga tahun 1976. Pada tahun 1987 hingga 1988, Anwar Ridwan diberi kepercayaan menjadi Ketua 1 Persatuan Penulis Nasional atau PENA. Datuk Dr. Anwar Ridwan sebenarnya cuma sepenggal menjadi Ketua 1 PENA, tetapi cukup untuk memberi sumbangan yang besar pada PENA, utamanya dari segi pemikiran beliau. Tetapi sumbangan yang lebih besar Datuk Anwar Ridwan kita lihat dari segi sumbangan pemikiran melalui karya kreatif dan juga melalui makalah-makalah yang cukup tajam dalam memberikan pandangan, kritikan dan juga dikatakan sebagai wacana-wacana yang cukup memberi dampak yang kuat kepada dunia kesusasteraan Melayu. Sifat pendiam tidak menghalang beliau untuk menyatakan pendapatnya yang difikirkan wajar seperti dalam isu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI. Kalau kita lihat kajian-kajian UNESCO tentang pendidikan ini, seseorang kanak-kanak itu lebih mudah mendapat ilmu jika ilmu itu disampaikan melalui bahasa ibunda mereka. Prinsip ataupun pegangan kami ialah sesuatu ilmu itu memang mudah dipahami jika diajarkan dalam bahasa ibundanya. Dan apabila polisi ini diubah, maka kami dapati bahawa kesannya adalah positif, iaitu ramai pelajar Melayu, ya, terutamanya di luar bandar, ya, yang mewakili majoriti pelajar Melayu ini, yang lebih memahami, cepat memahami subjek matematik dan juga sains dalam bahasa Melayu. Ketika novel Interlog, karya sastrawan negara Abdullah Husin disensasikan sebagai novel yang mencetuskan isu perkauman, Anwar Ridwan menegaskan pandangannya secara terbuka yang menolak usaha pihak tertentu mempolitikkan novel tersebut. Sejak novel itu diterbitkan pada tahun 72, tidak ada isu. Tetapi apabila dijadikan buku teks, maka ada segelintir pembaca dan golongan tertentu yang merasakan bahawa ada isu-isu sensitif dalam novel itu. Padahal bagi saya tidak timbul, ya, sebab soal-soal yang dia bangkitkan dalam novel itu sebenarnya adalah suatu amalan budaya yang sudah wujud dalam sesuatu masyarakat. Jadi pada pandangan saya sepatutnya tidak wajar isu dipolitikkan novel Interlog ini, ya, kerana ia menggambarkan masyarakat yang sebenarnya pada tahun 50-an, 60-an dan 70-an.
Kelantangan Anwar Ridwan menyuarakan pandangannya tentang isu-isu seperti politik dan budaya, diterjemahkan menerusi novel-novelnya seperti Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, Arus dan naratif Ogon Shoto. Novel-novel Anwar Ridwan menarik perhatian pengkaji dan pengkritik sastra dari pelbagai peringkat hingga ke peringkat kedoktoran. Saya melihat dalam konteks kajian saya ini bahawa pengarang Melayu kita, khususnya yang menulis atau menghasilkan novel ini, masih akrab dengan merujuk alam. Saya lihat ada teks lain yang cuba diajukan mereka. Jadi menerusi kajian saya itu, saya mengenal pasti beberapa orang pengarang yang menghasilkan novel, seperti antaranya Azizi Haji Abdullah, Esus Man Kelantan, Zahra Nawawi dan termasuk Anwar Ridwan. Mereka ini saya ingat tebal kepengarangannya, menghubungkan teks-teks lain daripada apa yang mereka pernah hasilkan sebelum ini dalam novel mereka. Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman merupakan novel pertama Anwar Ridwan. Manakala novel naratif Ogon Shoto terhasil lebih 2 dekad kemudian, masing-masing mencipta sejarah tersendiri dalam kesusastraan Melayu di Malaysia. Saya membaca naratif Ogon Shoto, saya begitu terkesan sehingga saya mula menterjemah. Jadi itu kekuatannya, kekuatan yang paling utama kerana dia boleh memandang masalah bukan dari pandangan sempit. Jadi dia membangkitkan bukan masalah-masalah yang kecil yang mungkin menarikkannya untuk segelintir orang, tapi dia membangkitkan masalah-masalah yang sangat menarik untuk semua, sebenarnya untuk seluruh dunia, ya. Namun beliau menegaskan bahawa kuantiti bukanlah penentu mutu karya. Baginya, mutu dan kualiti penulisannya adalah lebih utama daripada mengejar jumlah karya yang tidak bermutu. Anwar Ridwan ini tidak banyak menghasilkan novel sebagaimana novelis lain, ya. Tetapi apabila beliau menghasilkan satu-satu novel, beliau membawa satu kelainan. Maksudnya apabila beliau berkarya, beliau tidak berkarya secara cepat. Beliau terlalu membuat penelitian, penyelidikan, malah memilih waktu yang sesuai untuk melahirkan karya. Itu sebab menjadi mercutanda pada setiap karyanya, menjadi mercutanda bagi Anwar Ridwan. Misalnya Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Ya, beliau sudah menulis itu pada tahun 70-an lagi, ketika masih muda. Dan karyanya itu besar, bukan hanya kerana menampilkan suatu pemikiran pertembungan moden dan tradisional, malah memberikan suatu bentuk estetik yang tinggi pada karya tersebut. Nama Anwar Ridwan mula melonjak dalam kesusastraan Melayu menerusi kemenangan novel sulung beliau berjudul Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Novel ini kemudiannya diadaptasi ke bentuk teater oleh Johan Jaafar dan berjaya dipentaskan sebanyak 14 kali di seluruh Malaysia. Teja ke gawung pombu baris di kaki langit. Hari siang jadi gelap gelita. Awan banyak mengandung hujan, katung kana pun banyak memanggil hujan. Novel ini turut diadaptasi ke bentuk telefilm oleh Sabri Yunus pada tahun 2013. Penerbitan telefilm ini membuktikan novel Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman mempunyai tarikan yang kuat melangkaui zaman. Saya seronok kerana apabila saya buka dan saya bacanya, saya dapati watak Pak Hassan itu sendiri adalah watak orang Kelantan. Jadi bila watak tu orang Kelantan, dia terus tarik saya untuk mengenali watak-watak lah. Jadi ini satu benda yang sangat menarik kan. Dalam tahun 30-an watak Pak Hassan itu sudah berani membawa satu seni selampit ke luar Kelantan. Tapi keberanian watak Pak Hassan itu yang menyebabkan saya boleh duduk dan baca sampai habis. Okey, itu antara awal yang saya tarik dalam cerita tu. Pak Hassan! Pak Hassan! Sebenarnya risiko terlalu tinggi kalau kita mengangkat sebuah karya yang sangat besar seperti Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Sebenarnya lebih baik untuk mudahkan kerja, kita adaptasi novel-novel kecil, novel-novel pecisan
novel-novel cinta remaja yang laku sekarang ni, sebab tak ada orang peduli. Tetapi risiko kepada novel besar ni, novel itu sudah menjadi bukan saja milik penulisnya, novel itu sudah menjadi milik orang ramai, khususnya milik sastrawan yang lain, milik bangsa, milik apa. Jadi terlalu banyak yang kita kena jaga dan kena kawal. Novel naratif Ogon Sholto yang diterbitkan pada tahun 2001 pula telah memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia dan Hadiah Majlis Sastra Asia Tenggara Mastera tahun 2002. Sebahagian daripada novel ini ditulis dengan tulisan tangan ketika berada di Tokyo selama 3 tahun, iaitu antara tahun 1997 hingga 2000. Novel ini disempurnakan ketika beliau kembali ke Malaysia. Sedekat kemudian, Anwar Ridwan hadir dengan novel Penyeberang Sempadan yang memenangi hadiah utama Sayembara Hadiah Sako 2011. Novel ini sekali lagi mencatat kejayaan sebagai pemenang Hadiah Sastra Perdana Malaysia 2013. Novel ini sangat menarik kerana ia memberikan banyak perlambangan, bahkan ada unsur-unsur yang kita lihat seperti unsur-unsur magis di situ. Apabila watak ini bergerak dari satu ideologi ke satu ideologi, ada satu bau yang mengiringi watak ini, ya. Bau yang hanyir, yang seperti bangkai apabila beliau terlibat dalam gerakan haluan kiri. Dan akhirnya bau ini hilang hanya apabila ia menemui Islam sebagai satu perjuangan yang benar. Jadi di sini Datuk Dr. Anwar Ridwan memberikan satu simbol atau perlambangan, bahkan satu bentuk yang agak mistik, ya, untuk melambangkan bagaimana watak ini melalui perpindahan ataupun transisinya dari satu ideologi kepada satu ideologi sehingga beliau menemui kebenaran yang mutlak itu. Selain novel, kreativiti Anwar Ridwan sebagai dramatis diperakukan menerusi drama Yang Menjelma dan Menghilang yang memenangi hadiah utama Sayembara Penulisan Skrip Drama Pentas pada tahun 1989. Drama Yang Menjelma Yang Menghilang sewaktu ditulis pada zaman itu ialah zaman perkembangan drama surrealisme dan tokohnya ialah Nurdin Hassan. Nurdin Hassan begitu banyak menulis surrealisme. Tetapi apabila Anwar menulis Yang Menjelma Yang Menghilang juga surrealisme, tapi surrealismenya bagi saya lebih tinggi, berbeza dengan Nurdin Hassan. Dalam drama itu ada mempunyai 3 lapis, yang bermakna ada 3 lapis makna, dan ini belum dikerjakan dalam dunia penulisan drama. Jadi saya dah menyatakan demikian dalam kajian-kajian saya bahawa Anwar telah pun memperbaharui apa yang dikatakan surrealisme itu. Selama ini saya ada pengalaman mengarahkan 3 buah drama pentas. Yang pertama sekali ialah Penghuni Paya ataupun The Swamp Dwellers oleh Wole Soyinka. Wole Soyinka ini pemenang hadiah Nobel tahun 1986 dari Nigeria. Yang kedua ialah drama Pulang, karya saya sendiri. Antara pelakonnya pada masa itu ialah Hani Mohsin dan Ruhil Amani. Dan yang ketiga ialah Yang Menjelma dan Menghilang, juga karya saya. Antara pelakonnya pada masa itu ialah Datuk Jin Samsudin. Tujuan saya ialah kita nak membawa sebuah karya sastra yang baik dan juga bermutu dalam bentuk pementasan teater supaya masyarakat dapat memahami dan juga melihat sebuah karya yang berdasarkan kepada karya sastra. Dan alhamdulillah, ya, pada pandangan saya sambutannya sangat menggalakkan dan saya berpandangan bahawa untuk kita mematangkan tradisi teater kita mesti memperbanyakkan karya-karya yang diangkat daripada karya sastra yang serius. Dalam genre cerpen, Anwar Ridwan memenangi beberapa hadiah dalam sayembara perdana seperti Hadiah Karya Sastra tahun 1976 untuk cerpen Sesudah Perang. Datuk Anwar Ridwan ni seorang sastrawan yang memiliki keunikan tersendiri dalam mempersembahkan
naratif kepada khalayak. Beliau menggunakan simbol dan perlambangan untuk memperkatakan tentang sesuatu isu. Jadi cara memaparkan sesuatu permasalahan melalui perlambangan dan simbol ni mengajak khalayak untuk berfikir di luar kotak dan memerlukan penelitian yang sangat serius. Maksud saya, sesuatu persoalan tidak dipersembahkan secara tersurat tetapi secara tersirat. Jadi di sinilah letaknya keunikan beliau dalam penulisan cerpen dan juga saya rasa semua genre yang diungguli oleh beliau. Pada tanggal 20 Oktober 2009, Dr. Anwar Ridwan telah dinobatkan sebagai Sastrawan Negara yang ke-10. Anugerah itu disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin di Hotel Palace of the Golden Horses. Penobatan Datuk Dr. Anwar Ridwan sebagai Sastrawan Negara ke-10 dianggap sebagai pemilihan yang tepat, sejajar dengan sumbangan beliau terhadap perkembangan kesusastraan Melayu dan kualiti serta ketinggian mutu karyanya yang dapat dipertahankan. Sebelum itu, Anwar Ridwan dianugerahi Southeast Asia Right Awards atau Sea Right Award pada tahun 2002 daripada keluarga diraja Thailand. Bakat dan karya ada tanggungjawabnya. Berbuat di dunia, balasannya di alam baka. Diingatkan Allah menjadi khalifahnya, bantu membimbing umat manusia. Apa yang saya sampaikan oleh karya saya ialah pengalaman saya. Apa yang telah saya baca selama ini. Apa pemikiran saya tentang kehidupan, sama ada yang horizontal, yang hablum minan nas, atau yang berkaitan dengan ketuhanan yang vertikal. Jadi ini semua saya harap dapat memberikan suatu pengalaman baru kepada pembaca melalui karya seni yang saya karang sedapat mungkin secara indah yang mungkin, secara berkesan yang mungkin. Semoga ini memberikan pengetahuan dan juga pengalaman baru kepada pembaca. Inilah harapan saya, supaya dengan cara itu mudah-mudahan pembaca karya-karya saya menjadi lebih bijaksana, lebih luas pengetahuannya. Aku kagum akan manusia yang peka pada perbatasan masa. Perbatasan baru yang menjelmakan lanskap alam, pesisir yang dihangatkan oleh laut, angin yang menolak bab ke daratan, bumi bermadu hujan, puncak gunung yang sentiasa kedinginan. Juga perbatasan baru pemikiran yang menyelam ke dasar makna. Setiap aksara dan kata dicerahkan untuk mencari hakikat kebenaran. Segalanya terjadi ketika jarum jam senyap-senyap meninggalkan kita. Kita diperkenalkan kepada perbatasan baru, tapi ada perbatasan lebih maknawi daripada perbatasan duniawi. Perubahan berlaku, pasti akan berlaku.